Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Pada hari ini kita belajar unit 19, ceriakan buana kita, tajuk Komuniti Samudera, standard pembelajaran 3.3.2, mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Objektif, murid-murid dapat mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat petikan Komuniti Samudera dengan bimbingan guru. Kriteria kejayaan membaca dan memahami petikan, mengedit petikan dan menulis semula petikan yang telah diedit dengan betul dan tulisan yang kemas. Mari kita lihat buku teks muka surat 146. Lihat petikan bertajuk Komuniti Samudera. Mari kita baca petikan ini bersama-sama. Afifi membaca buku cerita di perpustakaan mini rumahnya. Sahabatku sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Lihatlah kaki dan leher aku ini. Ada jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Pelbagai usaha sudah aku lakukan. Namun begitu, semuanya tidak berhasil, kata sang penyu. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Kasihan pula aku terlihat kamu menanggung kesakitan, kata sang pari. Sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang disangkut pada kaki dan leher sang penyu. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Minta maaflah sang penyu, aku tidak mampu memotong jaring ini. Talinya terlalu kuat, kata sang pari. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini, rintih sang penyu. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai ramuan yang cukup untuk membantu sang penyu itu. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Tanpa membuang masa, sang todak terus memangkas jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tahniah kepada sang todak. Baik, cerita ini bersambung pada muka surat 147. Baik, kita baca muka surat 147 pula. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai, sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar gotong royong disertai oleh ahli. Di dalam air pula, menolak sampah ke kawasan pantai warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli ras. Kini masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Mengapakah kamu tersenyum sendirian, sang penyu? Tanya sang pari. Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi bersalah makan plastik. Mereka menonton plastik sama seperti makanan kami, iaitu ubur-ubur. Soal sang penyu. Kawasan pantai telah bersih dan samudera. Kawasan pantai menjadi semakin menarik dan indah. Ramai pelanggan mula datang untuk berkelah dan beriadah di tepi pantai. Di samudera pula tiada lagi pencemaran. Warga dapat berenang dengan bebasnya samudera. Warga samudera juga membiak dengan cepatnya. Mereka hidup dalam keceriaan. Lihat aktiviti mengedit dan memurnikan teks. Baik. Kita akan melihat semasa cikgu membaca petikan ini, cikgu pasti kamu tahu, kamu sedar ada beberapa kesalahan yang terdapat dalam teks ini. Baik, mari kita lihat teks ini sekali lagi untuk mencari kesalahan tersebut.
Kita mula dengan muka surat 146. Baik, Afifi membaca buku cerita di perpustakaan mini rumahnya. Okey, apakah yang sedang dibaca ya? Baik, sahabatku sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Okey. Baik, ada banyak kesalahan. Yang pertama, mengapakah sahabatku sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Okey, ini adalah kata tanya. Kata tanya mestilah berakhir dengan tanda tanya, ya. Jadi ada dua kesalahan di situ. Baik, jika kamu memerlukan pertolongan, ejaan pertolongan, salah. Beritahulah aku. Okey, tanda titik di sini, nokta. Selepas nokta mesti diikuti oleh huruf besar. Jadi A di situ mestilah huruf besar. Baik, pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Jika awak perasan, semua nama yang bermula dengan sang mesti ditulis dengan huruf besar, sebab dia kata nama khas, ya. Baik, lihatlah kaki dan leher aku ini. Ada jaring yang tersangkut. Kita pegut jaring, tapi ejaan dia mestilah I. Jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang. Berenang. Kesalahan ejaan. Untuk mencari makan. Pelbagai usaha telah aku lakukan, namun begitu semuanya tidak berhasil, kata sang penyu. Okey, perkataan hasil salah. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Kesihan pula aku terlihat kamu menanggung kesakitan. Okey, terlihat di sini. Patutnya melihat. Baik, sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang disangkut. Disangkut ni perbuatan yang sengaja, ya. Tapi jaring ini tidak sengaja telah tersangkut pada kaki dan leher. Jadi tersangkut pada kaki dan leher sang penyu. Walaupun sang pari menggunakan gigi, ji tertinggal satu. Menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Okey. Seterusnya, minta maaflah sang penyu. Aku tidak mampu memotong jaring ini. Memotong. Terlebih N tu. Talinya berlalu kuat. Berlalu kuat. Kesalahan imbuhan terlalu kuat. Kata sang pari. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini, rintih sang penyu. Okey, baik. Tak ada kesalahan, ya, di situ. Baik, perenggan bawah. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Sang pari dia jemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Bukannya menjemput sepatutnya. Sepatutnya sang todak dia menjemput sang penyu dan sang pari. Dah tersalah orang ni. Jadi sang pari kemudiannya mengajak. Mengajak sang penyu berjumpa dengan sang todak. Jadi sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai ramuan yang cukup untuk membantu sang penyu itu. Ramuan. Perkataan ramuan ini patutnya ditukar dengan perkataan alatan. Sebab kita nak potong jaring, bukan kita nak memasak. Kalau ramuan untuk memasak. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Sang penyu dia sendiri tanya masalah dia kepada orang. Salah, bukan menanyakan. Sepatutnya perkataan yang betul di situ ialah memberi tahu. Baik, tanpa membuang masa, sang todak terus memangkas jaring. Betul tak perkataan memangkas itu? Memangkas ni biasa kita guna untuk pokok. Dia potong juga, tapi potong dahan-dahan pokok yang kecil.
Jadi memangkas jaring tidak sesuai, jadi kita gunakan perkataan memotong. Baik. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tahniah kepada sang todak. Bila jaring dah terlepas daripada sang penyu mengucapkan tahniah. Betul ke salah di situ? Sepatutnya dia mengucapkan terima kasih, bukan tahniah. Okey, seterusnya, semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai, sedang mengadakan gotong royong mereka. Ni kesalahan, banyak kesalahan. Mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Okey. Apabila menghampiri pantai, sedang, okey. Siapa yang sedang ni? Salah ni. Di kawasan darat, aktiviti ni pun salah. Menolak sampah. Okey, ni salah semua ni. Kini masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan. Murid-murid perlu ingat ya, setiap kali kita nak membina ayat aktif kata nama mesti di depan. Jadi apabila menghampiri pantai, siapa? Siapa yang berada di sini? Mereka melihat anggota masyarakat sedang mengadakan gotong royong membersihkan kawasan tersebut. Di kawasan darat, aktiviti gotong royong disertai oleh ahli rakan alam sekitar atau RAS, RAS. Kemudian di dalam air pula, siapa yang bekerja di situ? Warga samudera bersama-sama menolak sampah ke kawasan pantai agar senang dipungut oleh ahli RAS. Okey. Jadi di sini ialah kesalahan struktur ayat. Okey, kemudian mengapakah kamu tersenyum sendirian, sang penyu? Tanya sang pari. Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi bersalah makan plastik. Bukan bersalah, tersalah makan plastik. Mereka menonton plastik, bukan menonton. Melihat plastik sama seperti makanan kami, iaitu ubur. Salah ejaan, ejaan yang betul apa? U-B-U-R. Ubur. Kawasan pantai lebih bersih. Kawasan pantai lebih bersih dan samudera. Ini kesalahan struktur ayat. Jadi kawasan pantai dan samudera telah bersih. Jadi kawasan K di sini huruf besar. Semakin menarik dan endah. Endah ni lain, Endah ni peduli. Kalau indah lain, endah lain. Endah ada maksudnya iaitu peduli, tapi di sini peduli tidak sesuai, indah, cantik. Jadi ramai pelanggan. Betul ke pelanggan yang datang berkelah? Bukan, pelancong mula datang untuk berkelah dan beriadah. Ejaan di tepi pantai. Di samudera pula, tiada lagi pencemaran. Ejaan pencemaran. Warga apa? Masyarakat warga samudera ataupun masyarakat samudera di sini, kesalahan struktur ayat, dapat berenang dengan bebasnya. Jadi masyarakat samudera juga membiak ataupun warga samudera juga membiak dengan cepatnya. Membiak bukan dengan cepatnya mereka hidup dalam keceriaan. Ayat ni ialah ayat penyata berakhir dengan tanda noktah. Okey. Kita lihat lagi sekali, Okey. Perenggan yang pertama. Yang cikgu dah baiki tadi, tanda
Ni cikgu dah tulis mula. Sahabatku sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Kemudian A huruf besar. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Lihatlah kaki dan leher aku ini ada jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Pelbagai usaha sudah aku lakukan, namun begitu semuanya tidak berhasil, kata sang penyu. Ini yang telah cikgu baiki. Okey, perenggan kedua. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Kasihan pula aku melihat kamu menanggung kesakitan, kata sang pari. Sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang tersangkut pada kaki dan leher sang penyu. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Minta maaflah sang penyu, aku tidak mampu memotong jaring ini, talinya terlalu kuat, kata sang pari. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini, rintih sang penyu. Baik, sang pari kemudiannya mengajak sang penyu berjumpa dengan sang todak. Sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai alatan yang cukup untuk membantu sang penyu itu. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu memberitahu masalah yang dihadapinya. Tanpa membuang masa, sang todak terus memotong jari yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan terima kasih kepada sang todak. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai, mereka melihat anggota masyarakat sedang mengadakan gotong royong membersihkan kawasan tersebut. Di kawasan darat, aktiviti gotong royong disertai oleh ahli rakan alam sekitar, iaitu RAS ataupun RAS. Di dalam air pula, warga samudera bersama-sama menolak sampah ke kawasan pantai agar senang dipungut oleh ahli RAS. Kini masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Mengapakah kamu tersenyum sendirian, sang penyu? Tanya sang pari. Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi tersalah makan plastik. Mereka melihat plastik sama seperti makanan kami, iaitu ubur-ubur, jelas sang penyu. Kawasan pantai dan samudera telah bersih. Kawasan pantai menjadi semakin menarik dan indah. Ramai pelancong mula datang untuk berkelah dan beriadah di tepi pantai. Di samudera pula, tiada lagi pencemaran. Masyarakat samudera dapat berenang dengan bebasnya. Masyarakat samudera juga membiak dengan cepatnya. Mereka hidup dalam keceriaan. Okey, baik. Jadi, nampak semakin lancar cikgu baca bila kita telah baiki ejaan dan tanda baca. Jadi, pengajaran yang kita boleh dapat daripada petikan ini apa ya murid-murid? Ya, kita perlu menjaga alam sekitar, ataupun kita perlu mengurangkan penggunaan plastik. Jika kita lihat banyak hidupan laut yang telah mati ataupun musnah, dan habitat hidupan laut ini telah musnah kerana pencemaran air yang kita telah lakukan. Jadi mulai hari ini kita kena jaga alam sekitar, kurangkan penggunaan plastik, buang sampah di tempat yang betul, di tong sampah. Jangan buang dalam sungai ataupun buang merata-rata. Baik, jadi apa yang cikgu minta anak-anak murid buat, tuliskan semula petikan ini dengan mengeditnya semula yang betul. Tulis yang betul dengan tulisan yang cantik dan kemas dan ejaan yang betul. Jadi cikgu harap murid-murid dapat pengajaran daripada cerita ini dan juga dapat ilmu untuk mengedit petikan. Walaupun petikan ini agak panjang sedikit, tidak mengapa ya. Jadi untuk itu sekian saja untuk hari ini dan Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi.